استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kita, iaitu kitab Muniyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala beri pada kita peluang dan juga bersama-sama kita pada pagi ini di dalam meneruskan pengajian ilmu. InsyaAllah seperti biasa kita akan sambung lagi pada hari ini pada muka surat 7 pada muka surat 6. 1, 2, 3,
baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 6, baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 6, baris yang ke-10 daripada bawah. Ketahui olehmu. Ni kita nak masuk syarat-syarat semaya. Jadi dia tak sama syarat semaya yang kita belajar waktu sekolah rendah ni. Dengan ni dia tak sama sebab dia perbahasannya agak detail sikit. Kalau kita belajar dalam buku biasa, kalau dalam buku Rumi ataupun dalam buku kitab baru ni lah, kitab moden, biasa dia letak point. Syarat pertama apa dia. Tapi kalau dekat sini kitab Jawi ataupun kitab Rumi yang lama ni, kitab Rumi pun, tapi dia hurai macam mana syarat pertama tu lagu mana. Dia hurai. Baik, kita tengok kitab kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ketahui olehmu, ketahui oleh kamu. Hei orang yang berkehendak kemenangan. Apa maksud berkehendak kemenangan? Yakni berkehendak mencapai maksud. Tulis itu. Maksud kata berkehendak kemenangan, yakni berkehendak mencapai maksud. Kita nak mencapai akan benda yang dituju. Kita nak mencapai akan perkara yang dituju. Apa tujuan kita? Itu maksud. Maksud bahasa Arab. Maksudnya dipanggil isim maf'ul daripada qasada yaqsudu qasdan. Fahuwa qasidun wa zaka maqsudun. Itu dia. Itu tasrif. Jadi maksud. Jadi nak ketahui olehmu, hei orang yang berkehendak kemenangan, yang ini berkehendak mencapai maksud. Apa dia? Setengah daripada orang yang menghafaz. Menghafaz. Apa maksud menghafaz? Yakni mengkenakilah ia menghafaz itu apa? Memelihara. Itu menghafaz. Sebab tu kita kena ingat. Kita kata orang hafiz Quran. Hafiz, dia ada dua makna. Satu kata ulama, yang dikatakan hafiz Quran dalam hadis. Tak silap dalam hadis 40, daripada awal tu, pada dia kata hafazah, hafiz. Hafiz ni ada dua makna. Kata ulama yang pertama, hafiz dengan makna menjaga, dengan makna apa? Dia menghafal. Menghafal maknanya dia menghafal. Dia mengingat. Dia mengingat satu Quran, itu dikata hafiz juga. Itu dikatakan seseorang tu boleh dia boleh memberi syafaat. Itu maklum di segi kita. Kita maklum lah kalau hafiz Quran. Yang kedua kata ulama, hafaza, hafiz dengan mana? Memeliharakan akan Quran. Memelihara ni kena faham. Kata ulama, orang yang memelihara akan Quran ni iaitu orang yang menjaga makna Al-Quran. Orang yang menjaga Al-Quran. Menjaga makna Al-Quran. Apabila disebut menjaga makna Al-Quran, maka dia mestilah mempelajari ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu mantik. Kemudian 10 ilmu lah kena pandai. Usul tafsir, usul fiqh, qawaid fiqh, ilmu istiqaq. Ilmu istiqaq ni cabangan daripada ilmu saraf. Ilmu wada'. Tu. Jadi ilmu-ilmu tu payah tu. Jadi ilmu-ilmu tu lah, apabila kita belajar, maka dia boleh kita menjaga makna Al-Quran. Walaupun dia tak hafaz Al-Quran,
Tapi dia memelihara makna Quran. Kata ulama, boleh juga dia memberi syafaat pada keluarga dia juga. Itu sebab tu kadang-kadang Tok Guru kita, dia kadang dia tak hafiz Al-Quran. Tapi dia memelihara makna Quran. Kata Tok Guru kata, makna Quran ialah payah. Nak menjaga makna Quran. Kalau orang tersalah terjemah macam mana? Itulah saya duk tumpu betul-betul. Walaupun saya bukan hafiz Quran, tapi saya memang betul-betul kita nak betul-betul nak faham. Tapi banyak ilmu nak kena belajar. Kalau kita hafal Quran, tak apa hafal Quran tu tak apalah. Tak perlulah kita nak kalau belajar ilmu tu lagi bagus. Ilmu nahu, sorab, mantik, balau tu lagi baguslah. Tapi kena mahir, syarat kena mahir. Bukan sekadar belajar tapi kena mahir sekali. Sebab kita nak memelihara makna Al-Quran tu sendiri. Takut-takut salah orang terjemah. Habis itu. Di sini juga menghafaz dia sebut. Nampak dalam sini. Menghafaz maksudnya apa? Yakni memelihara. Tengok. Menghafaz yakni memelihara. Tulis itu, yakni orang yang memelihara bagi sembahyangnya. Tambah sikit, yakni orang yang memelihara akan orang yang memeliharakan bagi sembahyangnya dan mendirikan sembahyang. Itu dia. Habis. Bila kita nak menjaga sembahyang dan mendirikan sembahyang, lagu mana? Hendaklah ia orang tadi tu memelihara akan segala syaratnya, syarat sembahyang. Jadi kita kena jaga syarat sembahyang tu sendiri. Kita kena jaga syarat sembahyang. Yang dikatakan menjaga syarat sembahyang itulah yang dikatakan seseorang tu memeliharakan sembahyang dia dan mendirikan sembahyang dia. Yang dikatakan orang yang memeliharakan sembahyang, orang yang mendirikan sembahyang, iaitu orang yang menjaga syarat sembahyang. Kalau dia tak ada jaga syarat sembahyang, maka dikatakan dia tu tidak memeliharakan sembahyang dia sendiri. Itu maksud dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana syarat sembahyang? Ni. Maka adalah syarat sembahyang itu 9 perkara. Baik, kita nak hurai. Dia syarat ni dia ada 2. Syarat dia ada 2. Kena faham. Ni banyak orang terkeliru. Dia satu ada syarat sembahyang. Syarat wajib sembahyang. Yang kedua ada syarat sah sembahyang. Dia tak sama dua tu. Ni tengok. Syarat sah sembahyang dengan syarat wajib sembahyang tak sama. Syarat tu bagi pada 2 pula. Ada pun kalau kita belajar ni syarat wajib ke syarat sah? Ni. Kita belajar ni sekarang ni. Syarat sah sembahyang ke ataupun syarat wajib sembahyang? Tolong tulis di ruang komen anda. Dulu ada jemaah kata dah belajar dah Ustaz. Kitab Musolli ni. Tak apa saya nak tanya. Yang dikatakan syarat di sini. Dia kata syarat sembahyang itu ada 9 perkara. Syarat ni dia panggil syarat wajib sembahyang ke ataupun syarat sah sembahyang? Tolong tulis di ruang komen anda. Kata syarat sah. Syarat sah. Apa beza syarat wajib dengan syarat sah? Apa beza syarat sah dengan syarat wajib? Abah Khair, tolong tulis. Syarat sah sembahyang. Baik.
Jadi di sini ni bila sebut syarat di sini dipanggil syarat sah sembahyang. Kedua-dua Jarwana. Dipanggil syarat sah solat. Adapun syarat wajib sembahyang, syarat nak mewajibkan sembahyang. Dengan syarat sah sembahyang tu berlainan. Syarat nak mewajibkan sembahyang mestilah yang pertama dia orang Islam. Yang kedua dia akil. Berakal. Yang ketiga dia mesti baligh. 3 tu syarat dia. Bukan mesti Islam saja. Itu dipanggil syarat nak mewajibkan sembahyang. Yang pertama apa dia? Nak mewajibkan sembahyang. Habis tu Ustaz, budak-budak tak berakal, tak sah sembahyang dia. Sembahyang dia sah tapi tak masuk wajib lagi. Mesti berakal, mesti balik, mesti Islam. Habis tu kanak-kanak Ustaz sembahyang, tak sah sembahyang dia. Sembahyang dia sah tapi tak sampai syarat wajib. Tu kena faham itu. Lebih kurang lah. Baik, ada takrifan dia. Syarat wajib perkara yang terhenti di atas wajib solat. Tulis itu. Syarat wajib sembahyang ialah perkara yang terhenti di atasnya wajib sembahyang. Perkara yang terhenti di atasnya wajib sembahyang. Perkara yang terhenti di atasnya wajib sembahyang. Seperti berakal, Islam dan balik. Seperti Islam, akal dan balik. Itu dipanggil syarat wajib. Yang kedua, syarat sah sembahyang. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil syarat sah sembahyang ni ma yutawaqqafu alaihi wujudu syai' wa kana kharijan an haqiqatihi. Itu syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang ni barang yang terhenti di atasnya sah solat. Perkara yang terhenti di atasnya sah solat. Syarat sah sembahyang perkara yang terhenti di atasnya sah solat. Seperti taharah. Seperti taharah. Taharah ni bersih lah. Suci. Suci, taharah suci dipanggil. Bahasa Arab panggil taharah. Kalau dalam bahasa Arab dia kata ma yutawaqqafu alaihi wujudu syai' wa kana kharijan an haqiqatihi. Dia beza, syarat dengan rukun beza. Kalau orang tanya kata syarat sembahyang dengan rukun sembahyang beza tak? Beza. Dia takrif berdua berlainan. Syarat sah sembahyang ma yutawaqqafu alaihi wujudu syai' wa kana kharijan an haqiqatihi. Syarat sah sembahyang takrif dia apa? Perkara yang terhenti di atasnya ada sesuatu. Tulis itu. Ni syarat sah sembahyang takrif dia. Tadi secara umum tadi, ijmali ya tadi. Yang saya cakap apa? Syarat sah sembahyang barang yang terhenti di atasnya solat tu. Solat itu umum. Kalau pada takrif sebenar dia, syarat takrif bagi syarat sah sembahyang, takrif dia apa? Perkara yang terhenti di atasnya. Perkara yang terhenti atasnya ada sesuatu. Perkara terhenti di atasnya ada sesuatu. Dan ia juga satu juzuk dari hakikatnya. Tak kena. Minta maaf. Perkara yang terhenti di atasnya ada sesuatu. Betul lah tu. Perkara yang terhenti di atasnya ada sesuatu. Tetapi. Ada tetapi. Itu rukun tadi. Tetapi. Ia adalah keluar daripada hakikatnya. Tulis tu takrif. Lagi saya bagi contoh.
Tetapi ia adalah keluar daripada hakikatnya. Tengok. Kita kata apa? Perkara itu terhenti di atasnya ada sesuatu. Apa perkara? Kita kata gini, sembahyang. Sembahyang itu tak dapat tidak mesti ada wuduk. Sesuatu tu kita kata wuduk. Wuduk tu, tetapinya ia wuduk tu adalah di luar daripada hakikat sembahyang. Sebab apa? Sebab wuduk itu berlaku di luar sembahyang, bukan di dalam sembahyang. Wuduk itu dia tidak berlaku dalam sembahyang. Bukan dalam sembahyang kita pergi ambil wuduk. Tak. Cumanya, dia kata, sembahyang itu terhenti di atas mesti kena ada wuduk. Sembahyang itu mestilah terhenti di atas ada wuduk. Tetapi wuduk itu berlaku di luar sembahyang. Itu dia panggil syarat. Dia panggil syarat sah sembahyang. Itu bagi contoh wuduk kita kata. Kiblat, macam tu juga kiblat. Kiblat itu ialah sesuatu, kiblat itu terhenti di atas, sembahyang itu terhentilah ia di atas menghadap kiblat. Tetapi menghadap kiblat itu ada dia di luar sembahyang. Itu dikatakan syarat sah sembahyang. Itu syarat. Satu lagi rukun. Tulis siap-siap. Lepas ni tak payah bahas dah rukun. Rukun apa dia? Rukun. Dalam bahasa Arab dia kata rukun ni ma yutawaqqafu alai wujudu syai' wa kana juz'an minal haqiqati. Terhenti ni tak dapat tidak. Ni bahasa kitab Jawi dulu Terhenti ni tak dapat tidak. Solat yang tak dapat tidak di atasnya ada sesuatu. Terhenti ni maksudnya tak dapat tidak mesti kena ada. Solat tu tak dapat tidak mestilah adanya wuduk. Itu maksud terhenti. Ni saya baca terhenti ni. Saya baca kitab Jawi Hajar Fauziah. Sebab saya terjemah dalam bahasa ma yutawaqqafu. Ini bahasa Jawi dulu. Terhenti ni maksudnya tak dapat tidak mesti kena ada wuduk. Solat itu tak dapat tidak mesti kena ada wuduk. Ya. Solat itu terhenti. Ini tak dapat tidak mestilah menghadap kiblat. Tetapi menghadap kiblat itu berlaku di luar sembahyang. Itu dikatakan syarat. Baik, tengok rukun pula. Apa maksud rukun? Rukun ni ma yutawaqqafu alai wujud syai' wa kana juz'an min haqiqatihi. Kalau syarat ma yutawaqqafu alai wujud syai' tapi wa kana kharijan anhu wa kana kharijan an haqiqatihi. Baik, rukun tu apa? Tengok. Rukun, bila sebut rukun, ma yutawaqqafu alai wujud syai' wa kana juz'an minal haqiqati. Ni seorang tanya kita rukun tu apa, syarat tu apa, kena tahu beza. Nampak benda mudah je. Buat teka-teki esok pergi kerja. Hajar Ida pergi kerja esok. Tanya. Rukun dengan syarat tu apa? Nak payah nak jawab tu. Payah nak jawab tu. Kita kata rukun dengan syarat tu benda sama. Rukun ni kita kata apa? Perkara yang tak dapat tidak mesti ada dia. Tak dapat tidak mesti ada sesuatu tu. Tetapi dia berlaku di luar. Kita kata. Dia berlaku daripada luar daripada hakikat dia. Kita beri contoh lah. Tadi. Semayang itu tak dapat tidak mesti kena ada wuduk. Dan wuduk itu berlaku di luar sembahyang. Itu syarat. Baik, rukun pula. Rukun maksudnya apa? Perkara yang terhenti atasnya ada sesuatu. Hajar Fauziah tadi tolong dobit lah.
Terhenti itu maksudnya tak dapat tidak. Mesti. Perkara yang terhenti atasnya ada sesuatu. Tapi ia juga satu juzuk dari hakikatnya. Ia juga satu juzuk daripada hakikatnya. Tengok contoh. Sembahyang. Sembahyang itu terhenti, tak dapat tidak, mesti kena ada bacaan Fatihah. Sembahyang itu tak dapat tidak, mesti dia kena ada bacaan Fatihah. Dan Fatihah itu ialah sebahagian daripada diri sembahyang. Dan Fatihah itu satu juzuk, satu bahagian daripada diri sembahyang. Bukan di luar sembahyang. Sebab apa? Sebab dalam sembahyang ada bacaan Fatihah. Maka itu dikatakan rukun. Jadi Fatihah tu satu juzuk, satu bahagian daripada diri sembahyang. Bukan di luar sembahyang. Kalau luar sembahyang tu wudu, taharah, kiblat, tutup aurat, itu dipanggil berlaku di luar sembahyang. Adapun di dalam sembahyang itu dipanggil rukun. Benda nampak mudah je ni. Tapi payah kita tak belajar. Ulang balik. Saya ulang balik. Haji kalau zaman mau masuk Ulang hak mana ni? Ulang hak rukun. Baik, rukun gini. Rukun ni dalam bahasa Arab dipanggil ma yutawaqqafu alaihi wujudu syai'i. Ma yutawaqqafu alaihi wujudu syai'i. Wa kana kharijan. Wa kana juz'an an haqiqatihi. Baik, rukun. Rukun ni perkara yang terhenti di atasnya ada sesuatu. Perkara terhenti ia di atas ada sesuatu. Perkara terhenti ia di atas ada sesuatu. Dan ia juga satu juzuk daripada hakikatnya. Tak apa. Itu takrif. Nak bagi contoh. Contoh pula. Sembahyang. Sembahyang itu ada dia terhenti. Terhenti tak dapat tidak Haji Kamal Zaman. Saya baca, saya guna bahasa lama. Sembahyang itu tak dapat tidak, terhentilah ia. Ada dia tu di atas ada Fatihah. Tak dapat tidak mesti kena baca Fatihah. Dan bacaan Fatihah itu ialah satu bahagian, satu juzuk daripada hakikat sembahyang. Daripada diri sembahyang. Dan ia Fatihah itu ialah satu juzuk, satu bahagian daripada diri sembahyang. Dia bukan luar sembahyang. Itu dipanggil rukun. Rukun. Ni kadang-kadang orang nak jawab tak boleh ni. Orang nak jawab tak boleh. Contoh kalau orang ambil tauliah. Dulu mufti dulu lah saya ambil tauliah lama dah, Selangor dulu. Ambil Selangor tu arwah Haji Adnan tak silap meninggal dah. Saya ambil tu sebelum mengajar lagi. Saya nak tengok lah dia nak soal macam mana. Bab semayang. Masa tu nak jadi imam tak silap saya. Saya apply jadi imam. Haji Kamal Zaman dulu. Apply. Masa tu tak sambung Mesir lagi. Apply jadi imam. Dia tanya soalan. Apa beza rukun dan syarat? Nak jawab payah tu. Masa tu saya tak mengajar pondok apa. Saya nak jawab pun tak payah. Saya cakap syarat tu nampak tu ada di luar semayang. Macam tu saya jawab. Rukun tu dalam semayang. Saya jawab mudah-mudah je. Jadi dia jawab, dia kata, sebenarnya dia kata, jawapan awak tu tak berapa nak faham sangat. Betul-betul berlaku di luar semayang, tapi nak bagi nampak dengan contoh sebagainya. Saya fikir balik macam mana aku nak jadi imam.
Nak jadi imam sembahyang kat orang ni. Nak jadi payah. Dia tanya soal syarat. Kita nak bagi takrif syarat, kita tak ingat. Lepas belajar kitab Musolli, belajar pondok, belajar kitab Musolli, baru nampak. Kita kena ngapal lagi takrif dia. Ma yutawaqqafu alaihi wujudu syai'. Wa kana kharija an haqiqatihi. Tu syarat. Ma yutawaqqafu alaihi wujudu syai'. Wa kana juz'an min haqiqatihi. Jadi dia kena ingat. Baru kita nampak tu. Syarat dengan rukun. Nak tahu beza tu je. Kadang setengah orang cuba tengok kadang orang semayang. Kadang dia tak tahu, kadang dia bertukar. Mana syarat, mana rukun. Kadang dia tak tahu. Dia ingat kadang-kadang syarat tu berlaku dalam semayang. Sedangkan syarat itu tak dapat tidak mesti ada syarat tapi berlaku di luar sembahyang. Adapun rukun dia satu bahagian daripada diri sembahyang. Satu juzuk. Tengok Fatihah, rokok. Itu semua satu juzuk bersembahyang. Itu bahasa mudah begitu. Kalau orang tanya apa yang di luar sembahyangnya? Kalau kata syarat ni kena cakap. Perkara yang tak dapat tidak. Perkara itu yang tak dapat tidak. Ada ia tu. Tak dapat tidak mesti ada sesuatu. Sembahyang. Tak dapat tidak mesti kena ada Fatihah. Nampak? Itu rukun. Tengok. Sembahyang tak dapat tidak mesti kena ada dengan dia. Apa dia? Wuduk. Itu syarat. Tetapi wuduk itu berlaku di luar sembahyang. Bukan dalam sembahyang. Takkan dalam sembahyang kita ambil wuduk. Itu dikatakan syarat dan rukun. Habis itu. Jadi kena faham beza tadi hari ni. Syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang dan rukun sembahyang. Rukun tak masuk lagi tapi kita cerita tu dulu. Siap-siap. Tu dia. Habis. Ma yutawaqqafu alaihi wujud syai' wa kana kharijan an haqiqatihi. Yang satu lagi ma yutawaqqafu alaihi wujud syai' wa kana juz'an min haqiqatihi. Habis itu. Itu dipanggil syarat dan rukun. Baik, kita tengok. Jadi di sini ni bila sebut kata maka adalah syarat sembahyang, kena tambah sikit. Ini maka adalah syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang. Maka adalah syarat sembahyang itu. Ini syarat sah sembahyang. Nanti ingat syarat wajib ke syarat sah ni Ustaz? Syarat sah. Syarat wajib lain. Syarat wajib, perkara tu terhenti di atas wajib sembahyang. Apa perkara yang terhenti di atas wajib sembahyang? Iaitu apa? Apa perkara yang tak dapat tidak dikatakan wajib sembahyang? Iaitu mestilah Islam. Berakal, balik. Itu dia. Habis. Maka adalah syarat sah sembahyang itu 9 perkara. Ada 9 perkara. Mana 9 perkara? Pertama, dia gini syarat wajib bagi mazhab Syafi'i kita dia ada 6. Tulis itu. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Dia kata syarat wajib tu ada 6. Sampai dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam
Kemudian Islam, akal, baligh, bersih daripada haid dan nifas, selamat daripada panca indera yang 5. Saya ulang balik. Syarat wajib ni pendapat mazhab Syafi'i. Dia terbahagi pada 2 pula. Syarat wajib tu ada 6. Dia kata sampai dakwah Rasul, 1. Yang kedua Islam. Yang ketiga akal. Yang keempat baligh. Yang kelima membersihkan diri daripada haid dan nifas. Yang keenam selamat daripada panca indera yang 5. Itu syarat wajib. Itu syarat wajib. Dia masuk juga. Tapi kalau dalam kitab kita ni, syarat sah ni dia masuk juga benda-benda macam tu. Masuk taharah tu. Ala kuliah dia ada khilaf sikit lah. Ada khilaf di antara mazhab Syafi'i kita. Dalam mazhab kita, bukan mazhab lain. Tak ada khilaf pun. Khilaf dalam mazhab kita pun, di antara imam-imam. Ashab. Ashabu tarjih. Ini anak murid bagi Imam Syafi'i. Lepas tu dia panggil ashab. Sebab tu dalam ilmu fiqah, kalau sebut ashab tu, iaitu bukan ashab sahabat-sahabat dia. Nanti ingat ashab tu sahabat Nabi kan? Bukan. Nombor 6. Selamat daripada panca indera yang 5. Maksudnya panca indera yang 5 apa? Mata, hidung, dengar. Kena juga. Itu syarat juga. Tapi itu bukan kaum muktamad. Sebab apa? Sebab kalau kita kata gitu, kalau syarat gitu, habis kalau orang buta, lagu mana? Sebab tu ada khilaf. Ni selamat daripada panca indera yang 5 tu, itu bagi orang yang sejahtera lah. Takut-takut orang kita tanya, Ustaz, orang yang tak dapat tengok, orang buta, orang bisu, dia tak selamat daripada panca indera yang 5. Panca indera yang 5 kan baru sebut tadi. Panca indera yang 5 ni, panca indera yang 5. Kak Nur dah ajar dah, saya dah ajar dah, dia lupa dah tu. Sambil lihat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Kita mendapat sesuatu dengan dia panggil hawasul khamsah. Mendapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Tu dia. Melihat dengan mata, menghidung dengan hidung. Dah belajar dah, Kak Nur. Baik, habis. Kemudian, ni tengok syarat. Mana 9 perkara? Pertama, mengetahui bagi masuk waktunya dengan yakin atau dengan zon. Ni payah sikit dah. Ini dah masuk dah ni. Dah masuk bab fiqah dah ni. Cuba perhati elok-elok. Dia kata, pertama daripada 9, mengetahui, ini tulis, mengetahui seseorang bagi masuk waktunya, waktu sembahyang, dengan yakin atau dengan zon. Apa maksud dengan yakin? Contoh, dia tengok dengan yakin tu seperti dia tengok, dia seperti tengok apa? Melihat bayang pada matahari. Kalau orang belajar, ni syarat-syarat ni masih masuk dalam ilmu falak sikit. Contoh, kita tengok. Kalaulah matahari sekarang ni, matahari tegak. Kalau dalam ilmu falak, nak tahu kata masuk waktu zuhur, bayang tak ada. Kita duduk tengah panas, bayang kita tak ada. Dia bayang kita sama dengan kita. Itu tanda kata masuk waktu zuhur. Maka apabila kita yakin kata, baik, ni contohlah, ni tak berkait dengan jam lah. Ajar-ajar kalau zaman. Ni nak cerita orang dulu. Nak tahu syarat tu, dia kena tahu yakin masuk waktu sembahyang. Contoh kita kata matahari. Ni ilmu falak lah. Kita pergi dekat tengah panas tu, bayang kita tak ada. Bila tak ada bayang kita sama dengan kita, maka dia katakan itu masuk waktu zuhur. Maka dia yakin. Itu tak apa.
Syarat dia mesti yakin. Atau dengan zon. Zon ni sangka. Sangkaan berat hati kita 70% ataupun 80% kata dah masuk. Macam mana? Contoh kita kata, kalau tadi tu masuk waktu dengan yakin tadi, dengan orang azan, confirm dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang azan. Tu yakin. Tapi dengan zon ni macam mana? Azan pun tak bunyi. Tapi kita tengok takwim. Kalender. Kita tengok, masuk waktu semayang pukul berapa ini? 1.27. Oh, waktu Zuhur 1.27. Kita tengok. Masuk waktu semayang Dan boleh semayang dah. Azan tak lagi? Tak apa dah. Tengok takwim dah. Dah tengok takwim ni masuk waktu semayang. Itu dikatakan zon. 80% zon. Tu sah semayang kita. Tu syarat. Syarat kena mengetahui masuk waktu semayang. Kena tahu. Contoh duduk hutan. Dalam hutan. Dia kena tengok. Dia kena tengok masuk waktu lagu mana. Masuk waktu asar macam mana. Bayang 2 kali bayang. Masuk waktu asar. Sebab tu kalau belajar falak. Falak syar'i. Dia falak ada 2. Satu falak syar'i. Satu falak nujum. Falak syar'i ni. Kita mengambil kiblat. Mengambil kiblat. Dan juga mengetahui semayang 5 waktu. Mengetahui cara masuk waktu semayang. Ni. Itu salah satu syarat. Sebab tu ilmu fiqah kata Kiai Osman, guru saya, dia kata kita ni belajar ilmu fiqah ni kena ada ilmu alat pada ilmu fiqah. Kena ada alat perkakas dia nak belajar ilmu fiqah. Bukan boleh terus belajar ilmu fiqah, dia kata. Di antara alatnya usul fiqh, qawaid fiqh, satu lagi ilmu falak. Sebab ilmu falak, kita nak mengetahui puasa dan juga semayang. Kalau sebut ilmu falak dalam fiqah, perlu diketahui dalam bab puasa dan juga dalam bab ibadat, bab semayang. Ilmu falak, ahli falak dia kena tahu. Sebab tu dulu, mula-mula belajar ilmu falak tu dia agak payah sikit. Alhamdulillah lah. Saya dapat khatam dengan kiai saya. Nikmat Allah Ta'ala bagi pada saya. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala. Saya khatam dengan dia tu lebih kurang 5 kali. Kitab falak. Lepas tu saya belajar dengan guru lain. Ada 2-3 kali. Jadi Alhamdulillah lah. Ilmu falak ni ilmu hisabiah. Jadi walaupun dia rumit, agak rumit. Sebab dia kena pandai matematik. Kalau orang tak minat matematik, orang nak belajar ilmu falak tak boleh. Tu habuan dia. Kami dulu nak belajar matematik. Kami dulu nak belajar falak. Biasa orang pondok kan. Orang pondok ni mesti orang kata, orang pondok ni matematik lemah kot. Tapi kita Alhamdulillah lah. Kawan-kawan kita yang minat matematik waktu kecil sekolah rendah dulu. Saya pernah sekolah menengah, pernah sekolah rendah. Bila kebetulan minat matematik, bila belajar ni memang sedap. Kita boleh buat. Seronok buat falak ni. Dia kena pandai juga. Kena pandai ilmu hisab, ilmu matematik. Sebab nak ambil kiblat, nak tahu semayang, nak tahu masuk waktu semayang, kena kira habis. Sekarang ni tak apalah, kita orang awam ni tengok takwim tak apa dah. Tengok takwim masuk waktu Zuhur 1.28, 1.27. Saya tak boleh kira tu lagi dulu. Saya kena kira dari asal lagi. Sebelum nak masuk 1.27 tu, macam mana nak sampai 1.27 tu? Kena ambil rubuk mujayat, kira balik. Ardu balat, tulu balat, longitude. Kena tahu longitude berapa. Longitude negeri kita berapa. KL berapa. Oh, kena kira banyak. Pening kepala. Tuan-tuan nak mengaji lah, tuan-tuan. Ilmu falak tuan-tuan mengaji bagi orang yang minat dah. Saya sebab minat dia. Kalau tak minat, tak mau belajar juga. Kita minat ilmu apa-apa, kita belajar je. Habis itu. Baik, kena ingat syarat dia mesti yakin dan zon. Syarat dia mesti yakin dan zon. Sebab tu kata ulama, tiada sah solat itu tanpa mengetahui waktu dengan yakin atau zon dengan ijtihadnya. Contoh, kita nak ijtihad kita, tapi tak yakin, tak zon. Ijtihad ni maksud pilihan hati.
tengok masuk waktu zuhur dah ni weh. Contoh. Orang tanya kita, ijtihad kau ke tu? Aku rasa. Dia rasa. Tapi tak yakin mana aku. Aku pun tak ada berarti. Tapi aku rasa dah masuk waktu zuhur. Dia ijtihad begitu. Maka sembahyang dia tak sah. Syarat nak ijtihad mestilah ada yakin ataupun zon. Salah satu. Ilmu falak mencabar. Ilmu falak ni mencabar. Baik, salah satu syarat mestilah yakin ataupun zon. Sesiapa yang melakukan solatnya tanpa mengetahui waktu, maka solatnya tak sah. Walaupun sekalipun jatuh dalam waktu sekalipun. Contoh, kita maklum dah. Sembahyang masuk dah. Tapi kita tak yakin, kita tak ada zon. Kita ijtihad dia. Walaupun kita kata kita sembahyang dalam waktu sekalipun, tapi kita tak yakin, tidak ada zon, maka tak sah juga sembahyang kita. Walaupun kita sembahyang dalam waktu dia sekalipun. Tengok ulama bahas. Syarat masuk waktu tu mestilah yakin ataupun zon. Habis Ustaz, dia tak yakin, dia tak zon Ustaz. Dia ijtihad dia, tapi dia sembahyang dalam waktu dia juga. Dah masuk waktu dah Ustaz. Walaupun dia sembahyang dalam keadaan waktu tu kena sekalipun, tak sah sembahyang. Sebab apa? Sebab tidak ada yakin ataupun zon. Dia nak salah satu. Zon pun tak apa, yakin pun. Tapi kalau taradud, syak. Syak tak boleh. Yakin ni tengoklah alamat. Pergi overseas. Saya pun pernah pergi overseas. Dulu pernah pergi overseas. Dulu saya pernah pergi UK. Saya pernah duduk sana 5 bulan tak silap. Lama juga. UK 5 bulan. 5 bulan. Berdakwah lah sana. Saya mengajar kitab sana. Pergi UK dulu. Tengok daripada pagi tu. Masa tu duduk di mana ni? UK saya duduk di Wembley. Dekat dengan Wembley. Jadi masa tu, pergi sana tu. Masa tu tak silap saya belajar dah falak masa tu. Sikit, tapi masa tu tak falak saya tak kuat mana. Saya tak boleh nak menguasai falak. Mungkin saya belajar sekali masa tu. Tapi bolehlah kita tengok-tengok tu, dia ada cara-cara dia sebenarnya. Sebab dia kadang-kadang kalau duduk universiti kan overseas ni, kadang-kadang siang tu ada setengahnya kalau musim dia tengoklah, kadang siang panjang. Kalau musim sejuk malam panjang. Kalau musim panas panjang. Tapi kebanyakan kalau di UK ni memang maklum dah, kita tahu. Kalau masjid di UK bukan semua boleh dilaungkan luar. Saya tak ingat ada satu masjid di central UK. Masjid apa nama tak ingat, warna merah. Masjid tu boleh dilaungkan luar. Musim sejuk payah. Saya duduk 5 bulan tu, musim sejuk sempat, musim panas pun sempat. 5 bulan. Masa tu sampai tu, tak ingat, akhir musim sejuk tak silap. Akhir musim sejuk. Sebelum Ramadan saya sampai. Jadi, subuh ni awal. Tapi masa tu kita tengok ni lah. Kalau overseas ni, kita kena yakin lah. Kadang-kadang mendung je. Seharian tu mendung, tak ada panas. Payah tu. Tambah-tambah bila saya naik tube, dia panggil tube. Sana panggil tube. Kita panggil LRT. Sana panggil tube. Bila naik tube tu, berhenti tu nak cari orang Islam payah. Dah lah masjid pun tak ada orang azan. Tak ada orang azan. Tapi masjid dia buka. Beli, kita tengok, kita yakin. Kadang-kadang kita nampak, tapi syaratkan yakin lah. Ijtihad, tapi ijtihad kena yakin. Kalau kita ijtihad tak yakin, tak ada zon, payah kita. Tak sah sembahyang kita. Aku ni dah masuk waktu zuhur, masuk dah belum ni? Masuk dah kot. Masuk, tapi yakin ke tak? Kita nak ijtihad mestilah kena yakin. Tu kena ingat lah. Biasa luar negara begitulah. Biasa luar negara begitulah. Ada satu negara di Norway, Denmark. Tu memang, kalau kat kutub utara tu memang tak ada nampak. Semayang ni berapa saat, berapa minit je. Ada. Tu kena tengok falak lah.
Tengok falak. Tak payahlah, tak payah pergilah luar negara. Kalau pergi tempat-tempat pelik tu susah nak semayang. Tapi lah orang kita nak kenal tempat orang kan. Tak boleh juga. Tapi kena tahulah. Kena ada ilmu jugalah. Kita nak pergi syarat masuk waktu semayang ke mana. Kena usaha, kena carilah. Kena tanya orang. Orang kita nak berjalan nak. Tapi lebat semayang tu tak mau tanya orang. Nak tanya takwim macam mana. Kena tanya. Siap-siap. Macam Ajarona katalah. Print siap-siap. Okey. Takwim di UK sekarang. Sekarang Google kalau ada tengok. Okey. Mana Google. Kita ada usaha nak cari tu. Mesti ada. Usaha kita nak buat semayang. Ni bukan semata nak berjalan je tak. Standby kita nak semayang. Pergi UK macam mana? Saya tak apalah. Saya duduk kat Central. Contoh saya tak apalah. Kalau saya tak apalah sebab saya duduk dekat UK dulu sebab saya duduk kat Central dekat dengan masjid. Kat masjid lain. Habis itu. Syarat dia kena yakin dengan zon. Tu je dua tu. Kita memang yakin lah. Masjid UK Malaysia. Dia banyak Syiah banyak. Hanafi pun banyak. Syafi'i kita sana masjid kurang. Takjubnya kalau di sana tu. Sembahyang di sana tu. Bila waktu subuh. Dia ada macam gerakan. Bukan gerakan apa. Kalau orang tu dia berjanji dah. Okey, kau nak sembahyang subuh hari ni? Nak. Okey, nanti kereta sampai kat rumah saya. Tu dia Dia macam bukan tak boleh. Dia tak boleh nak menunjukkan perbuatan kita nak syiar Islam tu. Kadang dia siap tanya, siap. Okey, jiran beritahu. Okey. Esok apa nak pergi sembahyang subuh ni? Aku nak pergi. Okey, esok aku ambil dengan kau. Aku ambil kat depan rumah kau. Dia janji macam tu. Saya pergi tu, dia janji. Okey. Kereta datang rumah saya pukul 3.30 pagi. Datang ambil. Sembahyang kat masjid. Orang Syria lah. Orang Syria, orang Arab masa tu. Saya kenal banyak orang Arab. Orang Arab banyak. Habis itu. Baik. Kedua. Tak habis lagi Maka tiada sah orang yang sembahyang yang tiada mengetahui akan masuk waktunya. Tak sah sembahyang. Dan tiada zannya. Apa tiada zan? Yang ini tiada sah orang yang solat itu dengan ketiadaan zan. Ustaz, ada beberapa ketika saya sudah dengar azan maghrib. Tapi saya tengok di luar terang benderang macam belum terbenam matahari. Adakah kita yakin masuk ataupun tunggu sekejap sehingga betul-betul kita yakin dah masuk waktu maghrib? Dia kena tengoklah. Dia kadang-kadang bukan masuk waktu azan tu. Kita kena tengok. Asal yakin kat kita. Bukan yakin dengan sebab. Tapi maklum biasanya kalau orang ada azan kita yakin dah masuk waktu. Walaupun terang benderang. Ini maklum lah. Walaupun terang benderang matahari. Tak apa. Asal kita yakin. Kita tengok jam memang sampai waktu dia dah. 7.30 dah. Masuk waktu azan. Tapi ada terang lagi Ustaz. Tak apa. Yakin. Kita dah confirm dah. Masuk waktu azan. Orang azan tu maksudnya waktu semayang masuk. Kita tengok takwim. Walaupun kita kata. Ustaz matahari tu tak terbenam lagi. Tak apa. Sah semayang. Asal syarat kena yakin. Yakin ataupun zon. Zon ni 70% macam ni. Zon ni. Masuk dah ni. Tu zon tu. Dia zon ni kita sangka. Berat hati kita. 7.30 orang azan ni masuk dah ni. Orang kita cakap dulu. Masuk dah ni. Walaupun dia tak yakin tapi dia zon 80%. Berat hati dia kata dah masuk. Dia semayang tetap sah. Dia semayang tetap sah. Tu dia. Habis itu. Baik tengok ni. Dia kata, maka tiada sah orang yang sembahyang yang tiada mengetahui akan masuk waktunya. Tak sah. Dia tak tahu kata masuk waktu sembahyang. Dan tiada zannya. Apa tiada zan? Yang ni tiada sah orang yang solat itu dengan ketiadaan zannya. Boleh, tak ada masalah. Kalau budak
yang azan boleh diterima, azan yang boleh. Sebab azan ni dia macam azan ni dia katakan orang budak yang mumayyiz. Kalau budak tu mampu 6 tahun sah. Kalau budak tu tak sampai syarat nak azan, budak ni kena ingat. Dikatakan boleh diterima azan tu, yang ni dikatakan budak tu mumayyiz. Bukan berakal Haji Khair. Abang Khair boleh diterima azannya. Asal syarat dia mestilah pada mumayyiz. Maknanya dia tahu beza lah. Orang azan, dia boleh azan lah tu. Tak apa boleh terima. Tapi kena tengok lah. Dia azan pukul 7 suku. Azan masuk 7.30. Kita tengok 7.30. Budak azan tak boleh terima kalau tak yakin. Ni nak cerita kalau semata-mata budak tu azan, kalau masuk waktu, kita boleh terima lah. Tapi kalau azan, tengok tak masuk waktu lagi, tu tak boleh terima lah tu. Budak tu azan tu boleh, tak ada masalah. Sah dia azan. Zon ni dipanggil 80%. Ajaidah. 80%. Ataupun 70%. Ala kuliah, lepas daripada 50% tu, lepas daripada 50-50 tu, dikatakan zon. Kalau tengah-tengah 50-50 dia panggil syak. Kalau bawah daripada syak dia panggil Allah selamat, dia panggil waham. Ustaz, jika dalam hati hadir was-was, was-was lain dia bukan syak. Rasa zon masuk waktu. Tapi lintasan was-was di hati bila kita berada di luar negara. Ni payah cerita. Orang was-was Dia macam nak semayang juga, was-was ni. Dia lain, orang yang syak dengan was-was tu lain. Kalau dah zon masuk, walaupun was-was, sah semayang, sah semayang kita. Dah zon kata masuk waktu dah. Walaupun ada was-was, dah, tak apa. Bahasa dia dah, was-was ni, syaitan duk ganggu kita. Na'udzubillah min zalik, minta jauh. Syaitan duk ganggu tu lah, kita minta jauh. Tu dia. Habis. Tengok dia kata. Dan jika jatuh di dalam waktunya, waktu semayang tu sekalipun. Walaupun dah masuk waktu sekalipun, tapi dengan ketiadaan zon, dengan ketiadaan yakin, tak sah semayang dah. Walaupun kita kata, Ustaz, ni dah 1.35 dah. Contoh 1.35 dah. Tapi, contoh dia kata apa? Takwim tak ada. Orang azan pun tak ada. Kita duduk dalam hutan. Kita nampak, masuk waktu ke belum ni? Tak apa, semayang je lah. Lepas tu orang tanya, yakin ke tak? Tak yakin mana? Tapi aku nak semayang. Aku pun tak ada zon. Aku pun tak yakin, tapi aku nak semayang. Walaupun masuk waktu sekalipun, walaupun waktu tu dah ada dah, waktu zuhur dah masuk sekalipun, dia semayang dalam keadaan kebetulan. Dia semayang dalam keadaan berbetulan dengan waktu tu dah masuk sekalipun, tidak sah semayang dia juga. Sebab apa? Kerana tidak ada zon dan tidak ada yakin. Salah satu tu. Tu dia Habis. Dan kedua, berhadap ia seorang akan kiblat. Apa maksud berhadap kiblat? Dia berhadap kiblat ni, ini syarat sah semayang. Tapi ada pengecualian. Ada istisna. Ada pengecualian bagi solat syiddatil khauf. Solat yang bersangatan takut. Dan solat sunat tengah perjalanan. Ini tiada khilaf di kalangan para fuqaha. Syarat dia mesti menghadap kiblat. Hatta masuk waktu tapi yakin atau tak ada. Betul. Ajaidah betul. Yang kedua, berhadap ia seorang akan kiblat, yakni akan Kaabah Baitillah. Habis Ustaz, kita duk menghadap Kaabah ni, menghadap Kaabah kita ni. Kaabah tak ada depan kita. Sebab tu kita kena ada
kita kata apa? Mengambil kiblat. Kalau kiblat di Kuala Lumpur, ardu balad kiblat menghadap kita, kiblat kita ni 290 nanti Ustaz. 290 nanti ya. 292.5. Saya duk kira rubuk mujayyab saya tu. Waktu ambil kiblat di KL 292. Kalau di Kelantan 293. 292 point lebih-lebih sikit. Something lah. Haji Kamal Zaman. Ada lebih-lebihan sikit. Saya kat surau saya kat bawah ni, kuartus ni saya dah kira kiblat. Tapi bukan pakai laser Haji Kamal Zaman. Saya pakai kayu. Saya pakai kayu robok 292.7 lebih kurang. Saya pakai kayu tu 292.5. Itu lagi tepat sebab saya pakai kayu menghadap matahari. Matahari tu, pacak tu. Saya ambil matu, saya kira-kira. Lepas tu saya apa? Saya ambil pembaris. Lepas tu saya buatlah, tak pakai laser Ni bukan jaiz, saya bukan jaiz saya tak buat macam jaiz, saya buat yang saya belajar, apa yang saya belajar lah. Saya pakai turos punya, tak pakai komputer. Tapi jangan panggil lah saya nanti, Ustaz. Boleh Ustaz tolong kira kiblat kat rumah saya, Ustaz? Saya tak buat lah tu Tapi kalau dalam masa sama, kalau saya dah datang tu boleh nak buat. Tapi kena bawa rubuk saya lah. Alat saya rubuk kayu tu. Yang tu rare tu, rubuk tu tempah dekat Jawa. Saya tempah dekat Jawa Tak ada jual kat sini. Malaysia tak ada jual. Tak ada jual. Jabatan Falak pun tak ada jual. Jabatan Falak pun nak ambil saya punya. Jabatan Falak dia tengok saya punya. Dia kata, Ustaz beli mana? Saya kata, saya beli dekat Indonesia. Dia kata, nak dapatkan boleh Ustaz? Payah nak dapat, kena tempah. Dia kena ukis sendiri. Tradisional betul. Saya punya ada. Nanti Ustaz nak tengok ada tak? Kat mana? Nanti saya pergi ambil sekejap. Nak tengok. Ni cara mengambil kiblat. Ni kayu saya ni. Kayu saya ni ada dua. Satu lagi untuk orang mengajar. Saya mengajar pakai kayu ni. Kayu yang putih tu saya bagi buat untuk orang mengajar. Untuk orang belajar. Ni. Ni. Ni dapat dia punya ni. Ini semua nampak macam peta ni. Ni semua ada ni. Semua ada benda je. Nak cari kiblat mana. Ni saja-saja bukan saja ni. Ini nak ambil matahari. Dia panggil tenggam ni. Ambil matahari. Ni. Tak mahal mana pun RM100 je. Ni belakang dia. Tengok sifir dia. Ni sifir dia. Kat belakang ni. Bulan Hud, bulan Jawas, Sarton. Bulan Mei, bulan Asad, Sumbulah. Saya bulan Hud, bulan 3. Saya bulan Hud, bulan Hud. Kata Kia kalau bulan Hud macam ni. Ikan. Dia kata otak liar. Dia kata. Kia Osman dia tahu saya, kata awak kata bulan 3. Saya kata saya lahir bulan 3. Dia kata awak ni, dia kata Hud. Dia kata apa Hud? Ikan Hud. Dia kata ikan ni otak liar ni, duk lari gini. Dia kata tak Kia. Dia kata kat saya. Ni nak ambil kiblat. Kalau ambil yang benda ni, dia boleh kira kiblat. Ni pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Tapi semua dalam bentuk bahasa Arab lah. Bukan bahasa Melayu. Habis itu. Baik. Tu dia. Kalau apa tu? Bulan 1 Jadai. Jadai ni adalah tak payah tanya saya lah. Saya tak mau tilik-tilik orangnya. Kita belajar dulu bukan tilik, maksudnya kita tahu benda-benda macam ni, kita tahu. Dia lahir bulan apa semua. Tapi dia ada berkaitan lah. Berkaitan.
Bukan kita kata kita pegang sungguh tak habis. Jadi kiblat tu macam itulah, menghadap kiblat. Kiblat jadai, betul, jadai. Jim dal ya, jadai. Siapa-siapa nak belajar falak tu, ada seorang doktor nama Dr. Aiman, dia ada belajar falak. Tu untuk basic boleh. Kalau tuan-tuan nak belajar boleh. Dengan saya jangan belajar lah. Dengan saya kalau belajar detail, tak ada orang nak belajar, takut orang lari lah. Saya pernah mengajar kitab falak sekali. Dekat Jambatan Selangor dulu. Jambatan Falak Selangor pernah datang. Dekat pondok. Saya pernah ajar, ada 5 orang yang datang kat saya seorang. Yang datang kat seorang kat saya pun tak faham juga. Dia tak faham. Satu, kitab Arab dia tak pandai. Kitab Arab dia tak boleh. Satu lagi, kiraan dia pakai komputer. Satu lagi, kiraan dia tak tahu kata, kiraan ni dia tak tahu ambil mana. Maksudnya yang belajar dengan saya tu budak USIM. Dia kerja Jambatan Falak. Jadi dia petikaikan saya. Dia kata, kenapa belajar macam ni? Dia kata, inilah yang turus. Dia pakai komputer, tekan pek macam tu. Saya kata, saya pun boleh buat. Dia kata, dia pandai tu. Saya kata, kalau awak pandai yang ni, insyaAllah yang komputer lagi senang. Saya belajar yang komputer, yang falak komputer tu. Saya belajar sebulan je. Tak sampai sebulan. Sampai 2-3 kali. Belajar sekali je. Sekejap je. Betul. Dia kena mahir MAC dengan bahasa Arab tu pandai. Habis. Baik, tengok. Jadi kedua, berhadap ia seorang akan kiblat, yakni akan Kaabah. Jikalau dengan ijtihad sekalipun. Dia kena ijtihad. Walaupun berhajat pada ijtihad menghadap kiblat ni. Contoh ni saya ajar guru saya Ustaz Hanafiah, kalau kenal lah. Dia ada ajar kitab di UM dulu. Dia kata gini, kalau kita nak menghadap kiblat, nak tahu arah kiblat, tapi ini dipanggil falak nujum falak nujum. Jadi pokok kayu, kalau kita tengok dahan-dahannya, ranting-rantingnya, contoh menghadap belah kanan. Cuba tengok kat rumah kita. Siapa yang ada rumah, tepi rumah dia ada pokok kayu, perasan tak? Pokok kayu tu dahan-dahan dia kadang mengiring sedikit. Dia tak tegak gitu je. Kadang dahan-dahan dia bengkok. Mana berat belah mana. Contoh dia belah kanan. Itu bukan kiblat lagi. Apabila pokok kayu tu dahan dia menghadap belah kanan ke atau belah depan ke, maka lawannya, opposite dia itulah dia katakan kiblat. Opposite dia katakan kiblat. Ni ilmu falak Ni bagi tahu lah, ni saya bagi tahu sikit-sikit lah ni. Contoh gini. Haji Kamal Zaman. Kita duduk dalam hutan. Kita tak tahu kiblat. Kita tengok pokok kayu. Tapi jangan tengok satu, tengok banyak. Kalau pokok kayu tu semua, biasa tengok tak pokok kayu mengiring banyak belah-belah kanan-kanan, dia mengiring. Dia punya dahan dia belah kanan. Kadang-kadang mengiring belah kanan, macam berat belah kanan lah kadang-kadang. Itu bukan kiblat lagi. Opposite dia, lawannya, itu dikatakan kiblat. Itu kata guru saya, Ustaz Hanafiah. Ustaz Hanafiah kata, tengok pokok kayu banyak. Jangan tengok satu pokok kayu, tengok banyak. Kebanyakan mengiring kat belah mana? Mengiring tu dahan dia lah. Dahan dia mengiring. Bukan pokok kayu tu mengiring belah kanan, tak. Dahan dia bengkok belah mana? Kan dahan kan macam ni. Kadang-kadang dahan tu ada banyak belah kanan. Bila dahan dia membengkok ataupun cenderung kepada belah kanan, maka lawannya dikatakan kiblat kita. Tu salah satu nak kenal lah. Kalau esok-esok kalau duduk dekat mana luar negara ke, tengok pokok kayu. Tapi kena jangan tengok satu, tengok banyak pokok kayu. Ada berapa banyak pokok kayu, tengok. Ni ilmu dipanggil ilmu falak. Falak nujum dia kata. Falak nujum. Kemudian ada satu lagi, kalau malam, kalau ada bintang 3. Kalau ada bintang 3 dia direct dah. 1, 2, 3. Tak, saya cuba tengok malam ni ada ke tak? Ada 1, 2, 3. Tapi dah ada alamat dia lagi, tanda-tanda dia lagi. 3. Kalau tengok bintang 3 tu,
kita boleh tahu kita punya kiblat kat mana. Itu malam. Kalau siang hari, ajar kawan zaman, kita tengok berat pada dahan cabang. Cabang pokok tu. Kalau cabang pokok kayu tu ada contoh pokok kayu tu ada 5. Ada 5 pokok. Kemudian kita tengok ada 3 ataupun 4 daripadanya semua cenderung kepada belah kanan. Contoh. Banyak berat belah kanan dia punya dahan dia tu. Itu tak bagi kiblat lagi. Lawannya tu dah dikatakan kiblat. Ya, ni waktu kita terkepit lah. Jangan nak buat lah kat rumah. Tapi boleh cuba tengok lah sekejap lagi. Boleh buat. Saya kat rumah saya cek kiblat sendiri. Saya ambil kiblat sendiri kat rumah saya. Rumah saya ni mula-mula datang. Kerana pakai kompas. Kelemahan kompas ialah apabila dia besi dengan besi, dia akan bergerak. Itu masalah kompas. Dia tak tepat macam yang saya pakai guna robot ni. Dia tepat. Dia ada tali. Ni tali ni. Ni tali ni. Nampak tak? Ni. Dia macam tali pancing. Yang putih ni pun ada makna tu putih ni. Bukan sahaja tu. Ni. Nampak tak? Ni. Goyang. Nampak. Macam neraca. Nampak goyang. Macam dacing. Nampak. Bukan sahaja goyang tu. Dia ada tempat dia. Kiraan dia. Tu dia. Habis. Itu nak cari apa? Kiblat. Itu di antaranya lah. Tu ilmu falak nujum. Ilmu falak nujum dia panggil. Dia falak syar'i mencari kiblat dengan kita mencari waktu semayang. Belajar falak ni senang je. Ajar zawiyah. Kalau duduk kat Johor tu, tengok kat rumah. Kat belakang rumah tu, kalau ada pokok kayu ke, tengok. Mesti percaya tak? Pokok kayu tu dahan dia mesti nak pergi ke mana. Mesti dia sengit. Dia takkan tegak gitu. Dahan tu tak ada. Tak ada dahan jadi tegak. Tak ada. Dia mesti dia kepak. Kemudian kita tengok. Kalau dia kepak tu, kepak belah mana? Kebanyakan dia belah kanan ke belah kiri. Kalau kita nampak, dia tumbuh ada satu sikit. Belah kiri. Kemudian ada belah kanan. Tengoklah. Tengok dia mengiring belah mana. Belah timur ke, belah gharbi ke, belah syarqi ke, belah shimal ke. Dia bahasa Arab lah. Utara selatan, barat timur. Itu pun kena tahulah. Sebab ilmu falak ni dia kena pandai matematik dengan geografi. Geografi dengan matematik. Matematik ni agak sukar sikit sebab dia kiraannya pelik sikit. Memang payah sikit lah. Saya rasa lebih payah daripada admat lah. Saya dah belajar, saya tahulah. Kiraannya panjang. Saya buat kiraan panjang. Tapi bentuk dalam bahasa Arab lah. Dalam bahasa Arab. Nanti cuba tengok. Nanti Umi cuba tengok. Jazabiyah cuba tengok. Pokok besar ke? Lepas tu tengok 2-3 pokok. Jangan tengok satu pokok je. Tengok 2-3 pokok. Sama tak dia mengiring dia? Nanti kita tengok. Nanti tolong bagi tahu saya hari Rabu ni. Habis itu. Itu bab kiblat. Itu kiblat. Itu antaranya ilmu falak. Dan ketiga, menutup aurat. Ni perbahasan panjang lagi lah. Bintang 3. Tu dia ada cara dia tu. Nak tunjuk pun tak boleh. Ni bukan malam ni. Tapi kalau malam pun kena buat petika. Kena ambil ni. Kena tunjuk. Tu bintang 3. Kena bawa. Saya merekod ni tunjuk ke atas. Kena buat cerapan pula dah. Ni bulan puasa ni. Nak puasa ni saya buat cerapan dah. Siap dah. Ni bukan saya tak ada bekerjasama dengan Jaiz. Ni saya seorang je. Saya dengan kawan saya. 2-3 orang. Kami yang belajar falak tu. Kami buat cerapan sendiri je. Cerapan sendiri. Saya pergi Bukit Jugra seorang-seorang. Dengan kawan saya 2 orang. Kita buat cerapan sendirilah. Tak pakai teropong. Dalam falak Islam. Tidak ada pakai teropong. Yang teropong tu kalau sebut dalam kitab Sabilal Muhtadin. Kata Syekh Arsyad Al-Banjari, orang yang menggunakan teropong tu tidak sah, dia kata. Kata Syekh Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabil Al-Muhtadin. Orang yang mengira cerapan dengan teropong itu tidak sah. Dia mestilah dengan mata pertengahan. Tapi payah cerita lah benda ni. Kita pakai turus punya. Allahu'alam. Baik, insyaAllah tersambung lagi. Sekadar itu saja. Saya minta maaf kalau ada salah silap ataupun terkasar bahasa saya.
Yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatad darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dia ilmu falak belajar kena sabar betul. Dia kena kira. Salah kira habis. Ilmu falak ni, satu dia punya kira salah sikit dia dah habis semua. Dia cerewet. Ilmu falak ni belajar ni cukup cerewet. Bukan senang. Saya belajar pun lama juga. Dekat 7 kali 8 kali khatam jugalah. Kita pun tak cidik mana pun. Belajar sikit-sikit je. Bagi faham tu tak apalah. Baik, wallahualam. InsyaAllah terjumpa lagi. Jumpa malam ni insyaAllah. Ada lagi malam ni tak pertama lagi hati. Wallahualam.